Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam channel Hafiz Lutfi. Okey, hari ini kita akan belajar subtopik 1.5 nombor nisbah. Okey, yang terdapat di dalam bab 1 tingkatan 1 matematik. Okey, apakah nombor nisbah? Okey, nombor nisbah ni adalah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Okey, kalau kita dapat lihat, kita cakap sini dalam bentuk pecahan. Okey, mesti dalam bentuk pecahan. Nak tak nak kita kena ubah je dalam bentuk pecahan dahulu, barulah kita boleh identify bahawa dia adalah nombor nisbah ataupun tidak. Okey, iaitu dalam bentuk P per Q. Of course lah, pecahan iaitu nombor per dengan nombor. Okey, dengan keadaan P dan Q ialah integer. Okey, mestilah integer iaitu nombor lah. Okey, nombor bulat. Okey, Q tidak boleh. Okey, tidak boleh jadi kosong. Q tidak boleh jadi kosong. Sebagai contoh P per Q. Q ini tidak boleh jadi kosong. Sebagai contoh 1 per 0, 2 per 0, 3 per 0. Okey, bila ada macam ni, dia bukanlah nombor nisbah. Kerana apa? Bila 1 per 0, 2 per 0, 3 per 0, jawapan dia adalah error, undefined kita panggil. Okey, tidak boleh tidak ada jawapannya. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi contoh. Jika cikgu ada 3 pizza, cikgu nak bahagikan dia kepada 0 orang. Maksudnya tiada. So pizza itu akan terbazir. Maksudnya pizza tu tidak dibahagikan kepada sesiapa sahaja. So kita tak boleh nak define siapa yang dapat pizza tu. Okey, andai kata kalau 3 per 1. 1 tu siapa? Diri cikgu sendiri. Tak ada masalah. Yang penting pizza itu akan dimakan oleh cikgu ataupun sesiapa sahaja. Okey, sebab itulah bila per dekat dengan 0, dia undefined. Okey, kita bahagikan dengan tiada orang. Tiada sesiapa. Okey, so tidak boleh. Okey, so sekarang awak dah tahu nombor nisbah ini mestilah dalam bentuk pecahan. Okey, P dengan Q mestilah dalam bentuk integer. Q tidak boleh jadi kosong. Okey, itu disebut sebagai nombor nisbah. Okey, baiklah. Kita lihat kepada contoh. Okey, tentukan sama ada 1/4 per 5. Okey, 1/4 per 5, 3/4, -9 dan 3/5 ialah nombor nisbah atau bukan. Okey, jika cikgu terlalu cepat, awak boleh lihat video ini berulang kali sampailah awak faham. Tiada masalah. Okey, sekarang ni kita nak tentukan 1/4 per 5. 1/4 per 5. Okey, macam mana tadi cikgu cakap, nombor nisbah perlulah dalam bentuk pecahan P per Q. Okey, macam mana kita nak ubah 1/4 per 5 ni dalam bentuk pecahan? Okey, mesti jadi bentuk pecahan tidak wajar. Okey, awak dah belajar waktu sekolah rendah. Okey, bila 1 ini adalah nombor bulat. 4/5. Okey, macam mana nak jadikan dia dalam bentuk pecahan tidak wajar? Bawah awak darab, atas awak tambah. Okey, sama dengan 5 darab 1, 5. Tambah dengan 4, 9. 9/5. So 9/5 adakah dia dalam bentuk P per Q? Okey, tak ada masalah. Jadi dia adalah nombor nisbah. Okey, baik. Macam tu sahaja. Apa-apa pun kita kena tukar dia dalam bentuk P per Q. Okey, kita lihat contoh seterusnya. 3/4. Adakah dia dalam bentuk P per Q? Ya, betul. Dia dalam bentuk P per Q. So, ini terus direct jawapan kita dapat. 3/4 adalah nombor nisbah. Okey, kita lihat -9 pula. Okey, -9 ini adalah nombor bulat. Boleh tak kita nak tukar nombor bulat ini kepada nombor pecahan? Okey, boleh. Setiap kali nombor bulat, kita nak jadikan dia dalam bentuk pecahan, kita perkan dia dengan 1.
Sebab apa kita nak perkan je dengan 1? Sebab apa-apa nombor bulat bila kita bahagikan dengan 1, jawapan dia akan dapat yang sama. Okay, faham? Bila cikgu tulis 100 per 1, jawapan dia masih 100. Okay, cikgu tukar 101 per 1, jawapan dia adalah 101. So 101 ini adalah 101 per 1, benda yang sama. Okay, jadi kalau 9 per 1, dia adalah 9. Sebab 9 bahagi 1, 9. Tak kisahlah nombor apa-apa pun, bila kita bahagikan dengan 1, nombor tu juga kita akan dapat semula. So nak jadikan dia sebagai nombor pecahan, kita perkan je dengan 1. Okay, nampak? Negatif 9 per 1. Kalau kita bahagikan je dengan 1, awak akan dapat negatif 9 juga sebagai nombor bulat. Okay, negatif 9 per 1. Kita lihat. 9 ini adalah P. 1 ini adalah Q. So, betul ke tidak? Adakah ia nombor nisbah? Cikgu tak betul lah sebab dia ada negatif. Tak ada masalah. Integer. Integer, sebelum ni awak belajar ada integer positif, ada integer negatif. So, dia masih integer. Okay, negatif ke positif, dia masih integer. So, negatif 9 adalah nombor nisbah. Okay, kita lihat kepada contoh seterusnya pula, iaitu cos 3, 3/5. Sorry cikgu padam kejap. Okay, 3/5. Macam mana kita nak tukar dia kepada nombor pecahan? Okay, senang sahaja. Awak guna kalkulator, awak tekan 3/5. Awak tekan sama dengan, okay, bila awak dah tekan sama dengan, okay, awak tekan shift and then tekan ABC. Okay, awak nampak okay, dekat situ awak terus dapat. Okay, dalam kalkulator je tulis dia seperti ini. Okay, itu bermaksud 7/2. Okay, dalam bentuk tak wajar terus. Tapi kalau awak nak dalam bentuk pecahan wajar, iaitu ada pecahan bercampur, ada nombor bulat sekali, awak just tekan ABC sahaja. Tak perlu shift. Okay, awak akan dapat 31/2. Okay, sebenarnya sama sahaja. Bila bawah darab atas, tambah 2 darab 3, 6. 6 tambah 1, 7. 7/2. Okay, 7/2. 3/5. Okay, 3/5 awak dapat 7/2. So, adakah dia konsep dia P per Q? Ya, sama. So, dia adalah nombor nisbah. Okay, so maka soalan jawapan akhir yang awak boleh buat adalah awak tulislah maka apa? Salin balik yang keempat-empat ni. 1/4/5. Okey. 3/4 negatif 9 dan 3/5 adalah nombor nisbah. Selesai. Itulah jawapan dia. Okey, baik. Okey. Kita buat latih diri sedikit. Tentukan sama ada nombor berikut ialah nombor nisbah atau bukan. Terangkan jawapan anda. Okey, nombor dia adalah negatif 2/4, 8/7, negatif 1/2 per 1/5, 7/65, 2/5 dan negatif 4/2. Okey, baiklah. Untuk yang ini, cikgu bagi masa awak 5 minit untuk lakukan sendiri. Awak boleh pause video ini sekarang. Okey, baiklah. Cukup 5 minit untuk awak. Okey, sekarang ni kita akan sambung soalan latih diri yang awak dah buat.
Okey, tentukan sama ada nombor berikut ialah nombor nisbah ataupun bukan. Okey, terangkan jawapan anda. Okey, kita tengok step one by one. Negatif 2/4. Okey, adakah dia P per Q? Ya. P per Q. 8/7. Adakah dia P per Q? Ya. Okey. Negatif 1/2/1/5. Alamak, ni ada pecahan ni macam mana ni, cikgu? Negatif 1/2, 1/5. Tak ada masalah. Awak boleh tukar dia dalam bentuk integer ataupun nombor bulat. Okay, nombor bulat ni maksudnya tak ada perpuluhan lah. Awak darabkan dengan 10. Bawah pun darabkan dengan 10. Jadi awak akan dapat negatif 12/15. So, P dia adalah 12. Q dia adalah 15 dalam bentuk negatif. Tak ada masalah. Masih nombor nisbah. Jadi dia nombor nisbah. Okey? Boleh Faham nak tak nak kita jadikan dia dalam bentuk pecahan dan nombor dia mestilah dalam bentuk integer. Okey, kita lihat 7.65. Okey, ni sama juga, mudah. Okey, awak just tekan kalkulator 7.65, tekan equal sama dengan. Okey, selepas itu awak boleh tekan shift. Baik, shift ABC. Okey, dan awak akan dapat 153/20. So, dia pun adalah nombor nisbah P per Q. Okey, baik. Okey, seterusnya nombor pecahan bercampur. Bawah darab, atas kita tambah. So, awak akan dapat jawapan 5/2, 10, 10 tambah 2, 12/5. So, yang ini pun nombor nisbah. Okey, and then seterusnya negatif 4/2. Tekan saja kalkulator 4/2. Awak tekan shift ABC. Awak akan dapat jawapan 21/5. Sorry, negatif 21/5. So, sama juga, dia adalah nombor nisbah. Dia adalah pecahan P per Q. Okey, dia adalah nombor nisbah. Selesai. Terangkan jawapan anda. Okey. So, jawapan awak last sekali. Maka, okey, salin balik semua nombor ini. Maka, semua nombor ini adalah nombor nisbah. Terangkan jawapan anda kerana, okey, nombor ini boleh ditukarkan dalam bentuk pecahan P per Q. Okey, koma. P dan Q adalah integer. Okey, baik. Selesai. So, itu adalah dia, jawapan dia. Okey, baik. Seterusnya, bagaimanakah anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi nombor nisbah? Okey, selesaikan setiap yang berikut. Okey, kita dapat lihat. Negatif 0.4 tambah 1/2. Okey, darab dengan, okey, dalam kurungan negatif 1/8. Okey, pertama sekali, kubada tato. Kubada tato. Okey, kubada satu geng, tato satu geng. Ku ni apa? Kurungan. Bada ni apa? Bahagi. Darab. Ba adalah bahagi. Da adalah bahagi. Da adalah darab. Tato. Ta adalah tambah. To adalah tolak. Okey. So, ini adalah turutan yang perlu awak utamakan dahulu. Kurungan dahulu. And then bada pula. Bahagi atau darab. And then tato last sekali. Tambah atau tolak. Okey, sekarang ni kita ada nampak kurungan. Okey, apa yang kita boleh buat dalam kurungan ni? Tak ada apa. Negatif 1/8. Itulah.
Itulah dia. Selesai. And then badah. Kita nampak badah. Bahagian ada tak ada. Darab ada. Okay. Kita selesaikan darab dahulu. Darab mestilah nombor darab dengan nombor. Jadi selesaikanlah nombor darab dengan nombor. Nombor pertama je adalah 1/2. Sorry, 1/2 darab dengan negatif 1/8. Okey. Okey, dalam kotak ni kita kena selesaikan dahulu. Tapi yang luar kotak ni kita nak buat apa ni? Negatif 0.4. Kita salin je lah balik. Okey. Tak ada masalah. Kita salin je balik. Okey, 0.4. Negatif 0.4. Tambah. Okey. And then kotak. Kotak ni jawapan dia lah. Okey. Jawapan daripada dalam kotak ni. Okey, boleh? Okey, macam mana nak tekan, macam mana nak cari jawapan dalam tu? Senang sahaja. Awak tekan kalkulator 1 and then tekan ABC. Okey. Tekan 1, tekan ABC, tekan 1. So, dia akan dapat jadi macam ni. 1, 1, 2. Okey, ini adalah dalam bentuk kalkulator. Okey. Darab dengan negatif 1/8. Okey, negatif 1/8. Okey, so jawapan yang awak akan dapat, adalah negatif 3/16. Okey, so kurungan ni boleh, so kotak ni kita boleh padam. Okey, padam. Kotak boleh padam. So inilah. Next jawapan dia adalah negatif 0.4 tambah tolak 3/16. Okey. Bila tambah dengan tolak bertemu, kita tak boleh duduk je sebelah-sebelah. Dia perlu ada kurungan. Okey, baik. Tambah dengan tolak bertemu. Tambah bila bertemu dengan tolak, dia adalah tolak. Tolak bertemu tambah, dia adalah tolak. Tambah bertemu tambah, dia adalah tambah. Tolak bertemu tolak ataupun negatif bertemu negatif, dia adalah tolak. Okey. Cara nak ingat senang sahaja. Jadikan semua ni adalah gender. Positif tu adalah lelaki, negatif tu adalah perempuan. Bila lelaki bertemu dengan perempuan, dia adalah benda yang tak baik. Okey. Lelaki bertemu dengan perempuan yang belum berkahwin, dia benda yang bukan baik, dia benda yang negatif. Dia adalah maksiat. Okey. Perempuan bertemu dengan lelaki, negatif bertemu dengan positif, dia benda yang tak baik, dia adalah negatif. Lelaki bertemu lelaki, positif bertemu positif, dia adalah positif lah. Okey, baik. Okey, benda okey lah kawan kan. Okey. Negatif bertemu negatif, perempuan bertemu perempuan, dia adalah positif. Okey. Positif. Baik. Boleh? Okay, tu cara nak hafal. Depends on you macam mana cara awak nak hafal. Okay. Ini cara cikgu. Okay, baik. So, maksudnya positif bertemu negatif, dia jadi negatif. Okay. So, kita tulis kat bawah. Negatif 0.4 tolak. Okay. Tolak berapa? 3/16. Okay, sekarang ni kita tukarkan. Sebab dia kan nombor nisbah kan. Nombor nisbah ni dia adalah dalam bentuk pecahan. Kita tukarkan 0.4 menggunakan kalkulator. Tekan 0.4 sama dengan, and then awak tekan shift ABC. Awak akan dapat negatif 2/5. Okay. Tolak dengan 3/16. Okay, boleh? Negatif 2/5. Okey, tolak dengan negatif 2/5 tolak dengan 3/16. Guna sahaja kalkulator. Bila awak dah masuk tingkatan sekolah menengah, kalkulator awak dibenarkan untuk bawa masuk di dalam peperiksaan. Tak kisahlah PT3 ataupun SPM. Jadi gunakan sebaiknya. So, jawapan kalkulator dia tunjuk adalah, jawapan dia adalah negatif 47/80. So, ini adalah the final answer. Okey, boleh
Senang sahaja sebenarnya matematik ni. Okey, contoh seterusnya. Okey, kita dapat lihat dekat sini ada kurungan kubada satu. So kita kena selesaikan yang ini dahulu. Okey, baiklah. Macam mana nak selesaikan yang itu dahulu? Okey, kita lihat di dalam kurungan ini ada 3 nombor, iaitu 18, ada negatif 7, 18, ada negatif 7 per 12 dan ada 1.5. So, maka untuk ini macam mana kita nak lihat ada operasi apa? Kubada tatu. Okey. Darab ada darab. Okey, so maksudnya kita kena dahulukan darab ini dahulu. Okey, kotak ini dahulu kita nak kena dahulukan. Okey, yang lain kita salin je balik. Okey. So ini adalah kotak yang kita nak kena selesaikan. Okey, iaitu 18 darab dengan negatif 7 per 12. Okey, 18. Okey, darab dengan negatif 7 per 12. Okey, senang sahaja guna kalkulator 18. Okey, awak darabkan je dengan negatif 7 per 12. Jadi, apa jawapan kalkulator bagi tahu? Okey, jawapan kalkulator adalah negatif 21 per 2. Okey, sama dengan jangan lupa letak. Sama dengan jangan lupa letak. Okey, so dekat bawah kita buat cantik-cantik lah sikit. Sama dengan 21 per 2 negatif tambah dengan 1.5. Okey, bahagi dengan 0.3. Okey. So, kurungan ini pula yang kita kena selesaikan. Okey, buat saja negatif 21 per 2. Okey, tambah dengan 1.5. Guna kalkulator, kita manfaatkan kalkulator itu. So, awak akan dapat negatif 9. Okey, so negatif 9. Yang ini kita nak kena buat apa? Salinlah balik bahagi 0.3. So, kotak kita buang. Kotak ni tak perlu buat pun tak apa. Cikgu nak tunjuk supaya awak faham. Okey. So, negatif 9 bahagi dengan 0.3. Awak akan dapat berapa? Negatif 30. Okey. So, selesai. Inilah jawapan yang awak akan dapat. Senang bukan? Okey, latih diri macam biasa. Nilaikan setiap yang berikut. Negatif 0.6 tambah 3/4 darab dengan dalam kurungan negatif 1/3/5. Okey, pause video ini. Cikgu bagi masa 5 minit untuk anda lakukan sendiri. Jangan tipu. Okey, baiklah. Kita bertemu lagi. 5 minit sudah cukup. Okey, soalan dia senang sahaja. Okey, baiklah. Mari kita bincang sama-sama. Nilaikan setiap yang berikut. Okey, kubada tatu ada kurungan. Okey, tak ada masalah. Okey, kurungan ni sebenarnya dia ada disebabkan tolak dengan darab. Bila simbol bertemu simbol, dia tak boleh. Dia tak boleh duduk sebelah-sebelah. Dia kena ada benda pemisah dia, iaitu bracket ni lah, kurungan ini. Ni pemisah dia. Pemisah cinta mereka. Okey, baiklah. Kurungan selesai. Kubada tatu, bada. Ba dia tak bahagi kat sini. Tiada bahagi. Darab ada. Darab ada. Jadi, kita kena selesaikan yang ini dahulu. Yang tak selesaikan, kita salin balik. Sama dengan negatif 0.6 tambah dengan, okey, selesaikan ini. 3/4 darab dengan negatif 1/3/5. Okey, kalkulator akan mengeluarkan jawapan negatif 6/3.
Okey, next. Latih diri yang kedua. Cikgu nak lihat awak buat. Kalau tadi tak boleh buat, kali ni pastikan boleh buat. Kalau tadi boleh buat, kita latih lagi diri. Okey, practice make perfect. Cikgu bagi 5 minit. Awak pause video ini sekarang. Okey, baiklah. Dah 5 minit. Okey, jom kita semak jawapan sama-sama. Okey, nilaikan setiap yang berikut. Okey, ada bracket ini bahagi dengan bracket ini. Okey, so selesaikan yang ini dahulu. Yang tak selesaikan kita salin. Okey, baiklah. Kita lihat kepada jawapan. Kita guna kalkulator negatif 17/20 tambah dengan 0.8. Okey, so awak akan dapat negatif 0.05. Okey, selesaikan kurungan ini pula. 1/2 tolak dengan 1/3. Okey, awak akan dapat. Okey, yang ni kita salin lah balik. Jangan lupa sama dengan okay, 0.05 bahagi dengan negatif 0.8. Nampak? Bahagi bertemu dengan negatif, ada penghalang mereka, iaitu bracket. Okey, seterusnya kita selesaikan yang ini, iaitu bahagi negatif 0.05 bahagi negatif 0.8. Jadi kita tekan kalkulator. Dan jawapan dalam kalkulator awak akan dapat 0.0625. So ini is your final answer. Ini adalah jawapan akhir awak. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan pergi. Bagaimanakah anda menyelesaikan, alamak, ada typo. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Okey, contoh. Wang simpanan Noriah ialah RM120. Okey, RM120. Dekat sini kita faham. Noriah ada duit. Okey, sentiasa kita keluarkan segala maklumat yang ada. Noriah ada duit RM120. Okey, dia menderma 3/8 daripada wang simpanannya. Okey, wang simpanan tadi dia ada berapa? 120. Jadi 3/8 daripada, bila daripada ni maksudnya darab. 3/8 darab dengan wang simpanan. Wang simpanan ni berapa? Ni wang simpanan dia adalah 120. Bermaksud 3/8 darab dengan RM120. Okey, kepada mangsa banjir. Maksudnya jawapan yang awak akan dapat ini adalah duit yang pergi kepada mangsa banjir. Duit yang Noriah bagi kepada mangsa banjir. Okey, jadi kita buat 3/8. Okey, awak darabkan dengan 120. Jadi awak dapat RM45. So RM45 ini adalah untuk mangsa banjir. Okey, mangsa banjir. Okey, so dia ada 120. RM45 ni untuk mangsa banjir. Okey, so berapa je tinggal tu? Tolak je lah. 120 tolak dengan 45. Okey, tu kemudian. Okey, kita baca lagi. Kemudian dia membeli sepasang kasut sekolah dengan harga RM25.60. Okey, sekarang kita boleh tolak. RM120 tolak dengan RM45. Kenapa kena tolak RM45 ni? Yelah, tadi simpanan dia ada 120. Dia kena tolak lah dengan 45. 45 tu dia dah bagi dekat mangsa banjir. So, duit tu dah tak ada dah. Dia dah bagi. So, berapa je dapat? Berapa yang dia tinggal? Okay, 120 tolak dengan 45. So, dia ada RM75. Sekarang ni dekat tangan dia ada RM75. Dia beli kasut sekolah. RM25. So, tolak lah lagi. RM25 60 sen. So, dapat jawapan berapa? Daripada RM75 yang dia ada tu,
dia tolak dengan RM25.60. Okey, tekan sahaja kalkulator. Tak payah dah. Tak perlu awak nak buat bentuk lazim dan sebagainya. No need. Okey. So kalkulator je bagi jawapan RM RM49.40. So inilah baki dia. Hitung baki wang yang Noriah masih ada. So baki dia RM49.40. Okey, senang sahaja matematik ni. Okey, untuk latih diri, okey, segulung riben digunakan untuk mengikat 12 hadiah yang akan diberikan kepada guru pada hari guru. Setiap hadiah memerlukan riben sepanjang 1.85 meter. Selepas hadiah-hadiah itu diikat, didapati 2/3 daripada riben telah digunakan. Okey, baki riben itu telah dipotong kepada 12 bahagian yang sama panjang. Hitung panjang setiap riben yang telah dipotong itu. Okey, ini adalah homework awak. Okey, cikgu nak awak lakukan satu ayat matematik berserta dengan jawapan di ruang komen. Okey, boleh? Ini adalah task untuk awak. Okey, terima kasih daripada cikgu. Jika anda berminat, jika anda suka, okey, jika video ini memberi manfaat kepada awak semua, jangan lupa subscribe cikgu, tekan butang notification. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.